Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. 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 Okey, hari ini kita akan meneruskan kita punya pengajian kita tentang pelaburan, investment. Tapi topik pada hari ini adalah fixed income securities. Okey, fixed income securities. Saya dah share 2 video dengan 2 kelas yang lain. Dan seperti yang telah mungkin rakan-rakan yang lain dah beritahu, kita pada minggu ni kita akan buat breakout rooms untuk kamu berbincang tentang topik yang saya bagi pada pagi ni. Okey. So maksudnya dalam kelas ni ada 26 orang. Saya tak pasti sepatutnya ada berapa orang. 26 orang. Sepatutnya lebih ramai. Okay, ada 26 orang dan ada seorang yang ni mesej saya, dia kena denggi dia kena denggi. Kita doakanlah dia dapat syifa, iaitu Nur apa tadi, Nur Amirah Syazwana ke, ya, Nur Amirah Syazwana. Okay, nanti tolong mesej kat dia lah supaya dia cepat sembuh. Okay, dan kita ada 26 orang dan kita akan breakout rooms ni. Okey, 25 saya rasa kalau surat saya. Saya akan breakout room, maksudnya ada 5 kumpulan. Okey, 5 kumpulan dan kamu akan bincang sama kamu tentang topik yang saya bagi saya akan bagi secara oral pada pagi ni. Topik dia ialah yang perlu dibincangkan ialah pertama sekali ialah apa itu fixed income securities lah. Apa itu fixed income securities? Dan kemudian saya nak minta teruskan perbincangan itu lebih mendalam kepada credit rating, iaitu fixed income securities dan juga credit ratingnya, kan? Apakah kesan credit rating tersebut kepada pelaburan you? Okay, contohnya you nak melabur ataupun keputusan untuk membuat pelaburan. You nak melabur dalam sesuatu sukuk ke yang dikeluarkan oleh sesuatu kerajaan sebagai contohnya, kan? Jadi apakah implikasi credit rating tersebut kepada keputusan you untuk melabur? Okay, so faham tak soalan yang saya isukan ni, yang saya utarakan ni tentang tugasan you pada pagi ni? Faham. Faham. Okay, pertama senang je, dua isu je. Apa itu credit rating? Itu simple lah, kan? Apa itu fixed income securities? Keduanya, apakah hubung kait dia di antara credit rating ni dan juga fixed income securities ni terhadap keputusan you untuk melabur? Okay, keputusan you untuk melabur apabila credit rating tu contohnya dia jatuh ke, dia naik ke, apa ke, kan? Dan pertama sekali you kena faham lah dia apa itu credit rating. Alright, so saya akan buat breakout session. Tapi sebelum tadi saya ada buka surah Al-Baqarah tadi. Dengar tak tadi? Kalau saya buka macam tu. Hello? Tadi tak dengar. Tak dengar tadi. Tak dengar. Dia tak dengar, dia cuma bergerak je lah. Okey, tak apalah. Saya mungkin tak faham lagi macam mana nak buat. Maksudnya dia boleh dengar daripada laptop ni. Tapi tak apa. Cuma tadi saya buka surah Baqarah ayat 275 tentang riba. Okey, untuk 30 minit ataupun 30, kita akan tengok nanti 30 kepada 35 minit kita akan berbincang. Saya akan buat breakout room, 5 orang dalam satu kumpulan. Okey, Assalamualaikum, welcome back. Waalaikumsalam. I'm back. Dah dapat berbincang tadi dengan rakan-rakan, dah lama tak jumpa kan. So macam mana perbincangan? Menarik. Okey, so persoalannya dah terjawab belum? Okey, saya nak minta
kumpulan 1, bermula daripada kumpulan 1 sehingga kumpulan 5. Okey, untuk memberikan pembentangan selama berapa minit, kita ada 5 orang kan, dalam 2-3 minit. Apa yang you faham tentang isu yang telah dibincangkan tadi. Okey, bermula dengan kumpulan 1. Oh, tak boleh 5 orang. Okey, saya akan tukar yang ni. Ini kena tukar. Okey, silakan. Kumpulan 1, buka video. Boleh tak buka video ni? Tak nampak dah. Ni kalau ni bukan presentation namanya. Untuk soalan 1, fixed income security tu Nanti. Saya kena cakap saya, okey. Yang mana yang lain semua buka video. Kumpulan 1. Dah, saya hilangkan video saya. Nur Syamimi, Rabiatul, Siti Najihah, Saidatul dan Nurul Alia. soalan nombor 1, fixed income security ni adalah hutang yang jumlah faedah tetap. Contoh dia macam bond. Lagi, fixed income ni dia memberi pulangan kepada pelabur dalam bentuk pembayaran berkala tetap dan pengembalian prinsipal pada masa matang. Yang lain, Kawan-kawan lain tak jawab. Kelebihan fixed income securities ni, bayaran untung dia dah ditetapkan. Lepas tu dia tunggu je duit masuk. Kena sampai modal dia dapat keseluruhan modal dia. So kena tunggu je, tak boleh lari Okey, lagi. Saya nak kumpulan lain akan tanya soalan Kumpulan you okey lah nombor 1. Sebab dia tiba-tiba nama you masuk dalam kumpulan 1. Tu rezeki namanya. Bercakap lah, cakap. Kita bagi peluang untuk bercakap ni, presentation ni. Ini adalah satu skill kalau you nak present dekat tempat kerja ke nanti ke nak apa ke ni, you kena present juga. Saya tak minta pun dalam bahasa Inggeris. Tak minta pun dalam bahasa Arab. Bahasa Malaysia je. Kalau tak boleh cakap juga tu maksudnya dalam mulut tu ada emas. Dah hilang lah kawan-kawan. Silakan lagi. Baru baru sikit-sikit je tu. Takkan bincang 30 minit benda tu je. Antara contoh fixed income securities, nombor 1 bonds, nombor 2 saving bonds, yang ketiga treasury bills,
Lepas tu Guaranteed Investment Certificates, GIC. Lepas tu Banker Acceptance. Okey, itu contoh-contoh dia, betul. Okey. Jangan takut-takut lah. Jom kita nak sharing knowledge. Silakan. Lagi 2 tak bercakap ni. Lagi 3 tak bercakap. Lagi 3 ni tak bercakap. Kenapa? Walaupun dia punya pembayaran bunga dari security ni stabil, harga mereka tu tak jamin untuk tetap stabil sepanjang trading, sepanjang transaksi. Harga dia berubah lah, tapi dia punya income dia still stabil. Income dia still constant maksudnya. Income-nya fix lah. Cuma harga dia berubah-ubah, okey, tak ada masalah, okey. Agak-agak ni yang lain, lagi 2 tu tak bercakap tu. Lagi 2 tu. Kalau investor jual security tu sebelum jatuh tempoh dia tu, mungkin ada keuntungan lah atau kerugian kerana sebab berbezanya harga jual dengan harga beli. Okay, tapi still income dia sebenarnya kalau you nak melabur ni, you nak ambil kepada harga dia ke ataupun dia punya keuntungan dia, dia punya kupon dia? Saya dah share 2 video dah, rasanya patutnya dah boleh boleh tahulah fixed income ni, sebab 2 video saya dah share daripada kumpulan lain. Tapi betul lah apa yang dia cakap tu, tapi macam tak confident. You all macam tak confident. Kurang, maksudnya bukan tak confident, kurang confident, macam takut-takut je kan. Macam muka pun kat bawah meja. Okey. Okey. Tak adalah, okey, ini saja je. Usik-usik pagi-pagi ni. Alright. Ada seorang lagi terus hilang, tak tahu gimana. Okey. Alright. Tapi itu baru tentang fixed income kan? Baru tentang fixed income. Kan belum lagi cerita tentang soalan nombor 2. Kan? Tak sempat bincang tadi nombor 2. Tak sempat bincang ke? Credit rating tu? Okeylah, kita bagi kumpulan 2 lah macam ni. Kita bagi peluang kepada kumpulan 2 lah. Kumpulan 1 dia macam segan-segan ni. Okey, dia segan-segan. Tapi tak apa, insyaAllah. Kumpulan 2, silakan. Kumpulan 2, tolong kumpulan 1 ni. Bulan 2 ada 5 orang juga. Siti Aisyah, Nur Akilah, Azizah, Nur Khairunisa, Zulaikha. Okey, silakan. Ini 3 orang ni kau. Doktor, kena terangkan yang nombor 1 dulu kan? Terangkan nombor 1 dan 2. Okey. Apa tu fixed income securities? Daripada apa yang saya dapat, fixed income securities ni type of debt instrument that provide return in the form of fixed interest payment. Contoh paling senang untuk fixed income securities ni adalah bond. Mana repayment of the principal when the securities reach the maturity. The instruments are issued by the government or corporation and other entities to finance their operation. Contoh saya cakap tadi bond, contoh lain treasury bills, money market instrument which is commercial paper, bankers acceptance,
repurchase agreement. Okay. Alright. Okay, bagus. Okay, yang lain-lain nak bagi tambah? Okay. Untuk fixed income security dekat Malaysia kan, exchange rate bond sukuk merupakan fixed income security juga. Bergema ya doktor? Bergema. Minta kalau okay, saya off nanti. Silakan. No, bergema lagi ke doktor? Tak boleh. Okay doktor. Apa yang saya cakap tadi kan, exchange traded bonds and sukuk. Exchange traded bond sukuk ni merupakan fixed income security under Bank Negara Malaysia. This income security ni dia listed and traded on the stock market lah. So exchange traded bond sukuk ni issue by a company or government. So dia punya key dia punya matlamat dia adalah untuk raise fund from their needs lah. Kenapa? There are some reason lah to invest in exchange rate bond sukuk. First is flexibility and ease of trading lah. Dia flexible dan senang untuk trading. So ETBS ni dia boleh trade dekat Bursa Malaysia by making the buying and selling as easy as trading in share. Kedua dia adalah transparency. So investor will have access to real-time price and volume just like share. So dia dapat memudahkanlah investor untuk terus monitor dia punya investment tu dan terima dia punya up-to-date information. Dan yang ketiga adalah diversification. Investor boleh diversify dia punya portfolio termasuk TBS untuk complement their investment in other asset class such as equity, derivative and unit trust. And keempat adalah additional income stream. Investor dia boleh dapat manfaat from a steady income stream through regular coupon payment. Jelas ke doktor? Okey, jelas. Okay, saya nak cakap sikit. Dia ada beberapa faktor lah yang boleh determine dia punya price untuk exchange traded bond sukuk ni. Faktor pertama adalah price dan hasil dia. ETBS pricing and yield primarily determined by the demand and supply in the marketplace. Investor dia nak hasil yang tinggi dan return untuk dia punya investment. So bila harga ETBS tu rendah, investor sanggup untuk bayar lebih sikit for getting a better yield lah. So kalau harga ETBS tu tinggi, itu bermaknanya return yang investor akan dapat tu rendah. There's coupon payment. Sebabnya coupon payment for ETBS ni generally fixed to the principal value of the bond. Faktor yang kedua adalah interest rate. Bila interest rate berubah, harga untuk ETBS tu pun akan berubah juga. Sebabnya dia sensitif kepada interest rate tu sendiri. Contohnya,
average interest rate, contohnya kan kalau interest rate tu meningkat, so hasil semasa untuk ETBS tu akan jadi kurang menarik dalam pelaburan itu. So dia akan menyebabkan demand pelaburan tu akan jatuh, dan harga ETBS tu sendiri pun akan jatuh juga. Okay, itu saja daripada saya. Okay. Cuma yang bab yang kedua tu saya tak berapa nak dapat memahami kenapa bila interest rate naik, you kata pelaburan dalam ETBS tak menarik. Sebabnya dia kata sebab kalau interest rate tinggi kan doktor, bila interest rate tinggi, hasil pulangan tu dia akan jadi kurang menarik. Sebabnya permintaan pelabur tu sendiri yang jatuh. Saya fahamnya macam tu. Okey, tak apa. Nanti saya nak kupas yang lebih banyak lagi lah kemudian nanti. Okey, seterusnya yang lain-lain ada nak tambah lagi? Kredit kita belum cerita lagi ya? Kredit rating? Bonds, doktor dengar ke? Dengar. Bonds ni can either be investment grade or non-investment grade bonds. Investment grade bonds are issued by stable companies with a low risk of default and therefore have lower interest rate than non-investment grade bonds. Non-investment grade bonds, also known as junk bonds or high yield bonds, which is have very low credit ratings due to a high probability of the corporate issuer defaulting on its interest payments. Okey, dalam bahasa mudahnya apa? Saya ni budak baru belajar. Saya cakap, ni Dr. Adli dia tak faham. Aku dah terang pun tak faham. Tak apa, memang saya budak baru belajar. Dalam bahasa mudah. Kat sini dia cakap as a result, investors typically require a higher rate of interest from junk bonds to compensate them for taking on the higher risk posed by these debt securities. Okay. Channel tu boleh tak kawan-kawan lain tu tolong mudahkan saya? Senyap macam tu. Terus hilang. You all ni kalau dalam pakai online ni macam ni lah kan. Kejap-kejap kan hilang. Lepas tu cakap okey lah apa line tak elok lah. Video tak elok lah apalah. Cuba kalau dalam kelas tak boleh buat apa. Saya memang you dah ada kat depan tu. Tak boleh lari punya. Ini kan kejap-kejap tiba-tiba line hilang. Cepat. Siapa yang nak memudahkan saya faham ni? TM Telekom lah. TM tengah naik. Cepat. Tahu dia?
So yang lain kawan-kawan dalam grup ni pun tak boleh jawab ke? Tak boleh dah bantu ke untuk bagi saya? Okey, kalau macam tu kita bagi kumpulan 3 pula lah. Kumpulan 3 pula lah. Untuk sambung lagi supaya saya dapat manfaat yang lebih, ilmu yang lebih daripada you all ini. Okey, kumpulan 3. Silakan kumpulan 3, kumpulan 2 boleh, terima kasih. Macam Cik Smoke. Okey, kalau kumpulan 3 dah boleh bersedia. Jangan lupa mikrofon buka. Doktor, macam mana tahu room berapa, group berapa? Oh, okey. Saya dekat sini ada ni, nampak ni. Kan dalam skrin saya ada kan? Tak nampak Saya apa-apa. check. Oh, okey. Saya tengah share skrin kat saya. Saya share skrin sekali lagi. Nampak tak sekarang? Saya nampak. Saya nampak. Nampak? Nampak. Ada kat ujung. Ada kan? Nurul Natasha, Alia, Nur Ada. Hadijah, Ahmad Akmal, Anis Amira. You pakai laptop ke pakai handphone? Handphone. Handphone mungkin tak nampak kot. Handphone mungkin dia punya setting lain. Kalau laptop mungkin nampak. Ataupun kalau patutnya nampak kot dalam handphone. Okey. 3 orang ni ke? Lagi 2 mana? Solat 2. Nurul Natasha siapa? Saya doktor. Alia Adilah. Saya doktor. Mana Alia Adilah ni? Sekejap, saya pun tak nampak apa-apa kat skrin. You buka video ke tak? Nur Hadijah. Saya. Ahmad Akmal. Saya. Mana Akmal ni? Saya. Peranjat saya dengar suara macam perempuan. Ni Anis Amira. Saya doktor. Mana? Yang mana Anis Amira? Saya. Saya tu mana dia? Tak nampak orang dia. Apa soalan doktor tadi? Siapa yang bercakap sekarang ni? Saya. Bukanlah videonya, tak tahu siapa yang bercakap. Yang tengok dalam semua tak cakap, tiba-tiba ada orang bercakap. Okey. Dia presentation you kena buka video. Kalau presentation you tak buka video, maksudnya you tu macam cakap dalam telefon lah. Bukan presentation lah ni. Tak payah make up semua dah. Cuma simple je. Kita semua ni simple. Kan? Akmal pun tak make up lagi. Okey, silakan. Semua kita tunggu Anis dia make up sekejap. Okey, tak apa. Yang lain tolong percerahkan. Silakan. Silakan. Dah pegang mikrofon tu, sila. Nak tunggu siapa lagi? Mikrofon buka, mikrofon. Soalan doktor apa tadi? Siapa yang tanya ni?
Saya tak boleh buka kamera lah doktor. Dia kata kenapa? dia kata video saya tak function. Selfie boleh? Selfie nampak boleh. Tu gambar selfie ada tu. Okey. Sila bercakap. Soalan saya tadi, pertama dua isu yang kita tanya. Kan? Apa fixed income, yang keduanya apa credit rating kan, dan apa hubungan dia kepada pelabur. Soalan tu tak terjawab lagi daripada bulan 1, 2 dan 3. So sekarang ni saya maksudnya masih lagi mencari jawapan. Jadi sekarang ni tugas you untuk terangkanlah. Kalau fixed income securities ni, dia adalah satu kewangan yang memberikan pendapatan secara konsisten selama beberapa tahun sehingga maturity date. Maksudnya kalau macam contoh satu company ni dia keluarkan bond ataupun sukuk lah, bond atau sukuk, dia sebab dia nak dapatkan dana untuk company dia. Jadi contohnya kalau dia pinjam 1,000 daripada investor selama 1 tahun. Jadi setiap bulan tu dia kata dia akan bagi fixed income securities sebanyak 10%. Jadi setiap bulan tu investor akan dapat RM100 daripada company tu selama 1 tahun. Faham ke? Okey. Faham. Itu fixed income lah. Lepas tu kalau apa lagi? Bagi yang lain tak jawab. Okay. Tak apa yang lain buat miming. Miming je. You jawab miming. Saya sokong. Lepas tu apa lagi? Lepas tu kalau yang lain tu tolong jawab. Tolong tak bercakap. Okay, tanya pasal credit rating pula. Okey, silakan. Daripada pemahaman saya lah, credit rating ni macam sebahagian pada sistem penilaian yang dilakukan oleh agensi penilaian kredit, di mana agensi-agensi ni dia ukur kelayakan kredit bond korporat dan kerajaan untuk kemampuan entiti untuk membayar balik pinjaman. So credit rating ni sangat membantu para pelabur kerana mereka menunjukkan risiko yang terlibat dalam pelaburan. Okey, ini tadi macam diterangkan oleh kumpulan sebelumnya. Okey, tapi saya tak faham tadi ada dia explain tentang apa yang tadi tu, yang dia explain tentang credit rating ni junk bond lah apalah tu so, macam tu. Okey, cuba explain yang lebih detail sikit, lebih mudah sikit. Kalau rating saya contohnya okey lah, saya lah contohnya, kalau you bagi saya rating, you bagi saya berapa rating saya? 5 bintang. 5 bintang. Okey, sekarang ni Akmal, saya nak you bagi rating dekat kawan you sebelah you. Berapa you bagi rating kat dia? Sebelah kiri ke sebelah kanan? You nak belah mana? Belah depan kan? Okey, sebelah kiri you. Sebelah kiri you, berapa rating you bagi? Kiri saya. Itu kanan. Itu kiri ke kanan tu? Okey, kanan situ. Saya sini. Okey. Ya. Yang baru cakap tadi. Rating maksimum berapa doktor? Tadi you bagi saya berapa? 5. So Bukan. maksimum ke tu paling corot? Apa 100 ke tu? So macam mana? Tak ada lagi tinggi dari doktor je. 4.2. 4.2 bintang. Ada 4.2 bintang. Okey. Sebab dia dah bagi tadi lah. Okey, 4.2 bintang. Jadi kalau rating, you siapa pula? Kalau rating saya siapa? Kalau dalam konteks kita tadi, kan?
You ni siapa? Kalau you bagi dia ni 4.2. Okey, sebelah you siapa? Sebelah you, berapa you bagi rating? Saya bagi sama lah dengan sebelah kiri saya. Mana boleh sama? Seorang tak cakap lagi, seorang dah cakap. Macam tu pula. Kita sambung episod seterusnya akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Yang seorang lagi yang sebelah saya tu. Sebab dia dekat dengan doktor kan, dia dapat aura doktor sikit, dia 4.5 tu. Tapi dia belum cakap lagi. Mana boleh yang cakap, belum cakap 4.5 yang dah cakap 4.2. Akmal ni dia kira macam investor ke doktor? Ya, macam mana? Akmal ni dia macam rating syarikat tu macam sesuai ke tak nak invest. Sebab dia macam benefit credit rating ni ke investor, dia macam dia help investor tu dalam membuat decision. Dia nak pilih company ni okey ke tak, macam tu. Kalau company tu okey baru dia invest. Tapi Akmal ni kita boleh percaya tak dia punya rating? Kita kena nilai dululah Akmal ni okey ke tak. Kalau syarikat Akmal pun tak okey, so macam siapa je nak labur kan? Yelah, sebab tadi contohnya dia bagi rating. Contoh dia bagi rating. Okey, tadi kalau you tengok rating tadi tu, adakah adil macam tu ratingnya? Saya tak adil. Macam mana? Tadi adil tak? Yang bercakap tadi, yang belum bercakap dia bagi rating, so macam mana? Tapi sebab kriteria pengukuran kita tadi patutnya ialah untuk sama ada dia dah cakap, dah bagi pendapat kan. Itulah kriteria yang kita ukur. Okey, kita ukur macam tu kan. Tapi mungkin kriteria yang Akmal ukur tadi bukan itu. Apa yang you ukur tadi? Jarak. Akmal dia cerita. Sebab tu dia cakap tunggu episod akan datang. Tak boleh nak cerita. Dia punya kriteria lain. So so maksudnya kalau dalam credit rating ni saya nak cerita mudah, nak bagi mudah. Akmal tadi dia sebagai rating agency, betul? Rating agency. Jadi bulan 1 dah kita buat cerita ni daripada bulan 1 ni. Bulan 1 kita tak apa faham. Bulan 2 kita masih lagi nak ni. Bulan 3 kita dah hampir-hampir faham kan? Kita dah hampir-hampir faham. Wah, itu ada seorang baby pula. Itu baby ke apa tu? Itu baby ke adik ke anak anu? Anak mana? Hilang lah. Hilang. Tandas. Tak, itu anak dia ke ataupun baby? Anak ke atau adik? Tak tahu. Orangnya dah hilang. Orangnya dah hilang. Anak dia kan? Anak buah. Anak buah. Okey, baru bercakap. baru dia bercakap. Okey, tak apa, anak buah pun nak dengar Dr. Adi nak tembak. Okey, so Akmal ialah credit rating agency. Lepas tu you all ni semua bond suku issuer contohnya. Okay, you all semua bond suku issuer. So, apa kriteria kalau you ni bond suku issuer untuk kita nilai you? Saya mungkin contohnya saya pelabur. Apa yang membuatkan saya confident dengan you? Yang membuat saya perlukan Akmal untuk bagi rating. Tak dengar. Mikrofon. Hello. Sebenarnya kalau doktor nak invest kat sesuatu bond tu, doktor kena tengok yang dia boleh tak bayar hutang tu. Betul. Okey. Sebenarnya saya bagi saya punya duit, saya nak tahu duit saya boleh dapat duit balik saya tak? Dengan juga saya boleh dapat tak kupon interest tu. Haram kan? Memang haram kan? Sebab bond haram kan? Tapi sukuk, okey lah. Contoh sukuk. Saya nak make sure yang saya punya pelaburan tu dapat balik. Dan juga saya punya pelaburan tu dapat dia punya untung sekali. Sebab tu credit rating agency yang akan bagi. Okey,
Dia akan bagi, okey, contohnya dia bagi rating macam mana? Saya tadi, Akmal bagi saya 5 bintang. Dia bagi dekat siapa sebelah ni, Nurul Natasha Tidak. Ha? Nurul Natasha tadi dia bagi berapa? Nurul Natasha dia bagi berapa tadi? 4.2 kan? 4.2. 4.2. Lepas tu sebelah you tadi seorang lagi siapa? Alia. Mana sebelah sini? Alia you bagi berapa tadi? Lepas 4.2, 4.1, 4. 4.1 Alia dapat 4.1 Lepas tu seorang lagi tadi yang bawa anak buah dia. Sebelah sana kan? 4.5. 4.5 kan? Tapi seorang lagi yang tadi yang dia tak boleh nak cakap tu. Siapa? Anis Anis. Mana belah sana? Mana ada Anis tu, tak ada. Okey, Anis Saya berapa? Saya tak boleh buka kamera. Anis berapa you bagi? Sebab dia tak boleh buka kamera. Sebab tak boleh buka kamera, saya tak nampak. So saya bagi 4. 4. Okey. So sekarang ni baru saya faham credit rating tu apa. Kan? Dan hubungan dia dengan ni. Tapi saya nak faham lagi ni. Saya nak buka kumpulan lepas ni kumpulan 4 lah. Kumpulan 4. Okey, tema kumpulan 3 saya nak tengok kumpulan 4. Sama-sama. Kumpulan 4 ada Nur Aini, Atifah, Nur Atikah, Nur Aisyah Mira, Muhammad Syafiq. Kau dengar? Dengar. Dengar dan nampak. Yang lain mana yang lain? Makeup Doktor, Makeup? Ya. Makeup lagi. Daripada tadi dah pukul 9 makeup. Tapi nak keluar daripada ni je kena makeup lagi kan? Betul ke? Saya gurau-gurau je. Tapi orang perempuan biasalah dia kena nak betulkan tudung, nak make sure aurat tak nampak kan. So kena ada orang ni sikit. Biasa tu biasa. Kalau yang siapa yang dah berumah tangga tahu. Lagi mana lagi? Ada okey lagi. Lagi. Okey. Sekarang ni kita dah tahu, kumpulan 1 dah cerita, kumpulan 2 dah cerita, kumpulan 3 dah cerita, saya dah tambah faham sikit. Kan? Saya dah tambah faham sikit. Sekarang tugas you untuk mengelirukan saya balik. Okey, silakan. Okey, Doktor. Ya. Boleh dengar? Apa yang cakap tu? Aimi. Okey. Aimi. Okey, apa yang saya faham lah tentang fixed income security, dia macam ikut konsep hutang, pinjam duit. Kalau macam kita invest kan, biasa yang kita dah biasa invest lah dengan cara jual saham kan, pelaburan saham. Tapi ni pelaburan fixed income, dia macam guna konsep hutang ataupun pinjam duit macam tu. So macam bila kita nak invest, kita kena ada modal. Kita pinjam duit contohnya dengan bank ataupun dengan orang ramai ataupun company investor yang lain. So orang yang pinjam duit ni macam tadilah bond atau sukuk issuer kan. Dia pinjam dengan company yang dengan company investor dengan cara fixed income tu. So ni memang confuse saya. Baguslah you mengconfuse saya. Okey. Okey, tapi tak apa. Kita memang memerlukan confusion sikit. Kita memerlukan sedikit kekeliruan untuk kita lebih memahami.
Okey. Kalau pelaburan fixed income, dia kan meminjam. So bila meminjam, orang yang meminjam tu dia bila tiba masa dia akan bayar balik dengan wang yang dia pinjam tu. So investor Okey. Jap. Dia pinjam, lepas tu bila dia dah pinjam dia kena bayar balik dengan maksudnya dia bayar balik, maksudnya Ha? investor dia akan dapat fixed income. Fixed income. Okey. Macam mana nak kata? Okey, so teruskan tu macam riba jahiliah lah maksudnya. Bukan. Bukan riba jahiliah. Bila konsep berhutang, penghutang dia mesti bayar balik kan? Yup. Lepas tu, kiranya investor dia akan dapat untung dia dengan cara kadar interest yang dikenakan kepada issuer tu. Okey, riba jahiliah dah betul. Yelah kot. Yelah kot maksudnya tak lah. Riba jahiliah ke, riba nasiah ke, riba afad dulu? Riba saya tanya ni macam sebab tengok macam ustazah dengan ustaz kan kita tanya yang tu. Okey lah maksudnya, okey betul saya faham. Dia pinjam, lepas tu pelabur akan dapat balik pokok dia dengan keuntungannya iaitu interest kan? Interest. Okey, cuma saya tanya tadi itu riba jahiliah ke riba anisa? Apa nisa pula? Riba anisa mana boleh kan? Riba anasiah ke? Kan riba anisa tu perempuan, mana boleh riba perempuan? Okay. Riba anasiah ke ataupun riba alfad ke? Kan macam you belajar dulu fiqh muamalat kan? Ya. Ya, okey. Riba apa? Okey, teruskan. Jadi sekarang ni saya dah keliru sikit tadi. Jadi sekarang ni cuba perbetulkan kekeliruan saya balik. Jadi pelaburan fixed income ni nak cakap macam dia adalah pelaburan yang lebih selamat dan mempunyai risiko yang lebih rendah berbanding pelaburan saham sebab dia ada kadar untung yang fix. Okey, itu saya faham. Itu saya faham. Tapi saya nak tanya, pelaburan yang selamat dunia, akhirat selamat tak? Oh, itu mungkin saya belum lagi faham dengan lebih dalam kot. Boleh pass dekat orang lain. Pass kat siapa? Bagi tahu je siapa kawan you ada ramai tu. Petik lah, petik. Petik. Echa lah, Echa. Mana Echa ni? Saya doktor. Mana? Saya. Kenapa nama jadi Nur Aini Nabila? Tapi Echa. Tu, Echa dah. Nur Aisyah Mira ke Nur Aini Nabila? Saya Nur Aini Nabila. Oh, okey. Saya sebab betul cakap tu dia keluar juga. Okey, Nur Aisyah Mira. Okey, Echa. Ya saya. Doktor tanya apa tadi? Entah, yang tanya tu Aini. Tu fixed income tu. Aini cakap dia yang tanya. Tanya dia apa dia soalan dia. Apa yang tadi fixed income?
Saya tanya Fixed dunia. income tu Islamic ke tak? Tak, tadi kan dia cakap kalau fixed income tu selamat. Saya tanya selamat dunia. Akhirat selamat tak? Itu. Oh, kalau saya rasa lah tak boleh kot sebab saya rasa je lah saya tak pasti. Macam mana you boleh Saya rasa? rasa dia tak, pendapat saya. Okey. Pendapat saya dia tak selamat sebab dia punya income tu fix. Sebab dalam Islam kan kita tak semestinya contoh setiap bulan tu kita dapat untung yang sama. Kita mesti akan ada rugi. Macam itulah yang saya faham. Kenapa tak boleh pula? Itu pun saya pelik tu. Sebab Saya tanya yang interest dulu. Saya tanya yang interest dulu. Interest tu fixed income interest. Okay, fixed income interest maksudnya selamat dunia. Soalannya akhirat selamat tak? Yang fixed income interest tu. Tak selamat kot. Tak selamat. Kot. Okey, kod tu macam tak apa yakin. So maksudnya kalau kod, maksudnya dia boleh buat lah. Betul tak? Saya tak pasti. Doktor, riba. Tak boleh. Tak boleh. Itu riba. Riba. Okey, confirm riba. Tapi dia cakap dia selamat. Mungkin dia ada kaedah lain untuk menghalalkan. Macam mana kaedah lain untuk menghalalkan? Yang tu saya tak faham. Macam mana kaedah nak menghalalkan? Macam mana tu? Okey, saya bagi contoh analogi lah. Kalau ada dua orang, satu lelaki, satu perempuan, mempunyai satu keinginan, maksudnya mahukan cinta lah, cinta. Kalau orang lelaki perempuan cinta, kan? Macam mana kaedah dia untuk menghalalkan mereka? Kahwin. Hubungan mereka tu. Nikah. Kahwin halal. Halal. Confirm pun kahwin halal. Kahwin dengan cara Islam. Kahwin dengan cara Islam. Macam mana cara kahwin dengan cara Islam? Dia kena nikah, ada akad nikah apa semua. Nikah. Nikah kena betul. Nikah. Okey, so sekarang ni saya nak tanya rukun nikah ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Okey, sila bagi tahu. Siapa yang cakap 5 tu? Saya. Ada kahwin belum? Apa dia doktor? Kahwin betul? Belum. Okey, so cerita apa dia yang 5 tu? Suami, isteri, wali, saksi, ijab kabul. Suami dengan isteri kan dah kahwin. Kalau suami dah kahwin, suami siapa? Suami siapa yang kita nak cari tu? Sebab dia cakap suami. Suami siapa saya nak tanya? Calon suami. Calon suami. Ya Allah. Janganlah salah cakap dengan suami siapa kan. Dia tanya suami siapa. Okey. So, kena ada pengantin. Maksudnya bakal pengantin lelaki, bakal pengantin perempuan, hijab dan kabul. Semua adalah rukun. Tak ada salah satu rukun macam mana? Kalau salah satu rukun tak ada. Tak sah. Contoh, Tak sah. calon pengantin lelaki dengan calon pengantin lelaki. Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab rukun dia dah tentulah
Kalau calon pengantin perempuan, calon pengantin lelaki kan. Contoh, macam sembahyang juga ada berapa rukun? 13. 13 Betul? Confirm? Ini kumpulan ni tiba-tiba saya cerita pasal bab rukun-rukun nikah lah apa ni. Dr. Adli ni mengarut betul lah. Okey, cuma saya tanya Habis tu kalau yang tadi tu bond tu tadi tak apa ni, tak selamat dunia, tak selamat akhirat. So macam mana nak selamatkan dia? Tadi you cakap kena ada, macam kalau kahwin tu kena nikah dengan Islam kan, tapi kalau bond tu macam mana pula? Kena guna suku. Kena guna? Suku. Okey, suku. Suku tu, okey, suku tu maksudnya macam mana dia boleh jadi Islam sebenarnya? Macam mana dia boleh jadi syariah compliant lah? Macam bukanlah katakan macam mana dia boleh Islam. Kalau macam mana dia Islam, takutkan dia mengucap pula kan? Tak, bukan. Okey, tapi macam mana dia boleh jadi syariah compliant? Kita dah keluar sikit daripada soalan saya kan, credit rating dia kan. Tapi tak apalah, saya nak tahu je. Kan? Sebab tadi jawapan-jawapannya sebab selamat dunia kan. Kita kena selamat. So kita nak kena make sure selamat dunia, selamat akhirat kan, betul tak? Kan dunia dapat, akhirat pun dapat. Okay, itu motto tagline saya. Dunia nak dapat, kita nak cari dunia, kita pun nak cari akhirat, dua-dua. Kan? So kita tak nak selamat dunia tapi akhirat tak selamat. Allahu Akbar, jauhkan kan. Okey, tak apa. Dalam video yang dua yang saya dah explain tu, saya ada cerita. Saya nak you all tengok balik lah nanti. Okey, kita berbalik-balik kepada rating tadi. Kepada rating tadi kan. Jadi saya ni yang pelabur Islam. Okey, pelabur Islamik. Saya tak naklah bond. Okey, saya nak beli melabur dalam sukuk je. Sebab saya tahu sukuk tu Islamik. Tapi sebagai you all nanti you kena tahulah kenapa tiba-tiba sukuk tu boleh jadi Islam. Tu je. Okay, yang ni you punya tugas nanti you kena explore lagi sebab you kena tahu rukun-rukun dia. Kan, rukun-rukun dia contohlah kalau sukuk tu pakai jual beli, kalau sukuk tu pakai sewa, kalau sukuk tu pakai partnership, mesti ada rukun-rukun ataupun syarat-syarat untuk dia sah. Okay, betul tak? Okay, itu balik-balik kepada fiqh muamalat you nanti. Okay, tapi sekarang ni dalam rating tadi, kalau kumpulan 3 dah cerita lah dia ada bagi rating 4.5, 4.2, 4.1. Okay, so sekarang ni saya nak jadikan Syafiq jugalah sebagai rating agency. You bagi rating kawan-kawan you tu. Dah tak boleh jawab dah. Dah tak boleh nak cakap dah. Nampak? Nampak tak? Pertama sekali kalau rating tu pertama sekali you tak boleh ada conflict of interest, tak boleh ada. Okay, you tak boleh ada conflict of interest, you kena adil. Okay, conflict of interest tak boleh ada, you kena adil. Dan sebab apa? Saya nak kena melabur. Saya nak melabur dalam sukuk diorang. Kriteria dia ialah keupayaan mereka untuk membayar balik pelaburan saya. Berapa rating you bagi kat diorang ni? Kita bagi 5 lah rating, 5. 1 sampai 5. Saya nak bagi contohnya 100,000. Okay. Dengan kupon dia, mungkin kupon yang sukuk mungkin kupon dia 10% setahun. So maksudnya 10,000 dia kena bayar balik kat saya selama 5 tahun. Okey, agak-agak berapa rating you boleh bagi daripada ujung sekali. You bagi tahu lah nama dan bagi tahu rating dia 1 hingga 5.
Okay, kalau yang hujung sekali ni sebelah Aimi ni siapa? Atikah Mana tolong angkat tangan. Atikah mana satu? Atikah kan? Hujung sekali. Okey, Atikah. Okey. Atikah ni dia sebab tak cakap apa-apa je lagi. So kita tak tahu dia sejauh mana dia boleh confident apa semua sebagainya kan. Kita tak tahu dia punya penerangan apa semua. So kita boleh bagi rendah sikit lah. Mungkin dalam 3,5. 3,5, okey. 3.5. Okey. Kalau dah hari ni kita tak nampak dah dari segi cara penyampaian apa semua. Mungkin boleh tengok penampilan ke atau ilmu yang disampaikan apa semua. Kita bolehlah bagi dalam 4.7. Siapa? Aimi Nabilah sebelah dia. Okey, 4.7 tinggi. Okey. Lepas tu Atifah pun dia macam Atikah kan. Dia bagi 3.5. Tapi bila diorang dah tonjolkan diri diorang tu, diorang boleh naik nanti. Sekarang Okey, 3.5 tak apa, 3.5. Okey, lagi seorang? Okey, lagi seorang Chamira pun kita boleh bagi macam Aimi tadi 4.7. Okey, so 4.7 dengan 3.5. Okey, so sekarang ni saya nak minta 4 ni. You all ni sebagai suku issuer. You nak dapatkan saya punya 100,000. You nak dapatkan saya punya 100,000. You punya rating 3.5. Okey, 4.7, 3.5, 4.7. So sekarang ni, macam mana you nak compete dengan 4.7 dengan 3.5, apa yang you boleh buat sekarang? Apa yang you nak buat? You nak dapatkan 100,000 dari saya ni. Untuk buat bisnes you lah. 100,000. So, siapa nama cuba buka mic, saya nak tengok orang yang kat depan ni, nama dia ni tadi Aisyah Mira, Aimi. Buka mic. Lagi Syafiq, lagi dua tak buka mic. Saya tak nampak sebab bila buka mic saya nampak dia punya siapa yang ni. Lagi satu lagi yang hujung sekali, siapa nama? Yang hujung sekali sebelah Aimi. Atikah. Atikah. Okey, Atikah. Kenapa Atikah punya nama tak keluar? Okey, sebelah Aimi seorang lagi, sebelah Syafiq tu. Atifah. Okey. So sekarang ni Atikah dan Atifah. Okey, Atikah. Ya. Okey, Atikah dan Atifah. Dua-dua nama lebih kurang sama je. Okey. Muka pun lebih kurang sama, lebih kurang. Okey. Alright. Atikah dengan Atifah, sekarang ni you nak minta saya punya modal 100,000. Okey. Apakah yang you boleh nak bagi kat saya yang supaya saya boleh confident? Saya sekarang ni yang saya confident sekarang ni dengan Aimi dengan Aimi dan Aisyah Mira. Okey. Right, sekarang ni you punya rating rendah sikit. 3.5. So sekarang ni macam mana you nak bagi saya confident untuk saya bagi you 100,000? Ni untuk bisnes syarikat ke doktor? Untuk saya bagi 100,000 ni kat you ni. Macam mana you nak yakinkan saya supaya saya boleh bagi 100,000 kat you? Kalau as a company, I should improve stability of financial statement lah of the company. Okey, untuk betul. yakinkan investor. Yang tu memang kita akan tengok. Okey, semua akan tengok tu kan. So financial statement apa semua tu yang jadi apa. Tapi sekarang ni sebabkan you punya rating ni rendah sikit, 3.5. Kan? Tapi macam mana you nak convince dengan saya supaya saya boleh bagi 100,000. Okey, tapi rating you still rendah tapi saya boleh bagi 100,000 kat you. Agak-agak macam mana? Atikah? Dengan performance better. Siapa jawab tu? Atifah. Atifah. Mana Atifah? Okey, dengan apa tadi? Performance untuk investment kita macam pulangan tu.
kita nak tunjukkan bagi tahu financial kita better. Okay, sekarang ni financial you dah termasuk dalam rating lah tu. 3.5 yang you dapat tu adalah you punya performance. You punya financial, historical, apa semua tu ya 3.5 rating dia. Faham tak? Okay. Okay, so maksudnya you dapat 3.5 tu sebabkan oleh you punya performance, you punya historical performance, you punya syarikat, you punya apa, you punya apa ni keuntungan. Sekarang ni you nak minta saya 100 juta lah. 100 juta kan? Nampak besar sikit, nampak macam kling kan. 100 juta, so apa yang you kena buat untuk you bagi you minta saya 100 juta. Sebab yang lain contohnya yang 4.7 Aimi dengan Aisyamira ni dia 4.7. Okey, dan saya sanggup terima saya bagi dia 100 juta dengan bayaran 10%. 10% profit. Dia cakap okey kita akan bagi 10% profit. Okey, based on sukuk based on sukuk bukan based on bond. Sebab dia nak pastikan selamat dunia, selamat akhirat. Okey. So saya nak untung dunia, untung akhirat. So maksudnya dia boleh bagi, diorang ni saya boleh sanggup bagi 100 juta sebab diorang boleh bagi saya 10% profit. So kalau saya nak bagi kepada you yang rating 3.5, apa yang you boleh nak katakan kepada saya supaya saya boleh bagi 100 juta tu? Ada tak kumpulan lain yang boleh tolong? Ataupun kumpulan sama nak boleh tolong? Kumpulan lain. Kita ada satu kumpulan je lepas ni. Okey. Kumpulan ni boleh tak agak-agak jawab soalan tu? Kalau tak boleh, kita minta kumpulan 5 untuk jawabkan. Boleh ke? Boleh, Doktor. Setuju? Setuju aja. Setuju. Okey, kalau macam tu, terima kasih kumpulan 4. Okey. Very good discussion. Kita panggil kumpulan 5 pula. Kita panggil kumpulan 5. Okey, tapi beginilah. Sebab kita ada lagi sejam. Yang kita nak tahu, nak dapat discussion yang lebih okey. Apa kata kalau kita break sekejap untuk kita minum-minum kopi dalam 15 minit. Lepas tu kita masuk last sekali ialah tentang kumpulan 5, tentang perbincangan seterusnya, iaitu so sekarang ni kumpulan 5 ni saya nak minta pendapat lah. Bantu saya. Tadi diorang dah bagi rating, okey, 3.5 dengan 4.7 kan. Okey. So you advise diorang lah. Pertama you advise yang 3.5 tu, iaitu dua orang tu, Atikah dengan Atifah. Macam mana dia nak convince saya untuk melabur kat dia 100 juta kat dia tu? Macam mana cara dia? Selalunya macam mana? Kenapa? Macam mana tu? Sebabkan rating dia 3.5. Kalau offer pulangan yang tinggi? Menarik. Okey, teruskan. Sebab kalau dia ada rating yang rendah, selalunya diorang akan mempunyai high risk yang mana boleh bagi pulangan yang tinggi ataupun boleh jadi juga tak dapat pulangan yang patutnya. So patutnya kena bagi pulangan yang lebih tinggi lah kan daripada yang 4.7, betul tak? Sebab risiko tinggi. Okey, sebab dia punya rating 3.5, sebab tu okey, dia kena bagi pulangan yang lebih tinggi. Okey, bukannya 10% lah contohnya, bukan 10% ataupun mungkin lebih daripada 10%. Kalau kita ambil 10% lah. Tapi sebenarnya suku ke tak sampai pun 10%. 4% selalunya. Okey, jadi dia kena bagi lebih maksudnya. Dia kena offer lebih. Untuk attract investor. Ya ke? Okey, yang lain-lain cuba bagi saya pendapat lagi. Cuba yakinkan saya pula. Sekarang ni kalau say yang 4.7 tu bagi saya 4%. Yakinkan saya. Jadi yang cakap tadi siapa? Anis ke, Farahin ke, Syazana ke, Husna ke? Farahin. Okey, Farahin.
Okey. Sila yakinkan saya. Saya nak bagi 100 juta ni. You pernah tengok cerita Shark Tank tak? Tak. Nanti Tak kadang-kadang pernah. tengok cerita Shark Tank tu. Tu contoh-contohnya. Okey. So dia sebab beza equity you risiko tinggi, sebab tu you boleh dapat return yang tinggi kan, betul tak? Risiko tinggi jugalah kan. Okey, sekarang ni kita cerita dalam sukuk saja, itu bond saja. Sukuk saja. Tapi sukuk tu pula ada yang 3.5 rating dia, ada yang 4.7, okey. So sebab kita kalau tengok rating ni dalam, dia bukan ikut macam tu kalau untuk sukuk ataupun bond dia bagi selalunya AAA ke, triple B ke, C ke kan. So dia punya rating tu berbeza-beza berdasarkan kepada bukannya 1 hingga 5 saya 1 hingga 5 tu saya bagi contoh je. Okey, saya bagi contoh je. Okey, tapi sekarang ni cuba yakinkan saya. Takkan senyap je. Kalau tengok history dia punya performance, itu jadi rating dia. boleh tahu yang lepas. Rating tu kita akan bagi berdasarkan historical performance kan, selalunya lah kan. Dia punya financial performance dan sebagainya. So baru dia akan keluar rating. So sekarang ni rating dah keluar 3.5. Okay. So sekarang ni tadi Farahin cakap kena bagi return yang lebih tinggi. Baru saya baru yakin nak bagi saya punya 100 juta tu, sebab risiko saya rating dia rendah. Jadi saya nak bagi 100 juta ni, takkan saya nak bagi 100 juta tapi dia punya rating rendah, saya kena bayar sama. Saya dapat pulangan sama. Buat apa? Baik saya ambil yang 4.5. Saya confident dia boleh bayar balik. Tak tahu dah tu. Cepat. Kita ada 10 sampai 10.30 untuk kita bincang. Lagi 8 minit lagi. Lepas tu saya nak cerita lain dah. Tak tahu doktor. Apa yang you faham? Yang you faham sekarang ni apa? Yang daripada mula kita, daripada kelas kita pada awal tadi sampai sekarang, apa yang you faham? Okey. Cuba ringkaskan. Pasal rating ni, cuba ringkaskan sebab kita dah dekat 3 jam. Kita punya untuk memahami pasal rating saja. Pasal rating dan juga fixed income. Okay, tadi kita dah dapat ada orang dah bagi rating 3.5, 4.7. Saya pelabur. Apa yang you dapat faham sedikit pun sekelumit daripada 3 jam ni. Daripada 2 jam setengah lah, belum sampai 3 jam. Kira macam credit rating ni dia bagi rating tu based kepada performance company tu. Kan dia ada AAA, AA. Kira AAA tu yang paling company yang performance dia yang paling tinggi lah. Lepas tu yang paling minimum dia kalau yang macam kita boleh invest, kalau company tu dapat rating triple B. Kira macam tu paling minimum company tu okey untuk kita invest. Kira ada performance juga dia yang okey. C pun ada. Oh. Yang C. Contohnya yang C tu, saya nak invest kat C tu, berapa agak-agak return yang dia nak yakinkan saya untuk invest kat company ataupun negara yang C ni?
3.5 tu lah macam 3.5. Macam mana return yang sesuai agak-agaknya lah. Untuk saya lepaskan 100 juta saja. Okey lah macam ni lah. Kalau you credit rating you tak bagus. Ni kita tengok dalam individu. Credit rating you tak bagus. You punya bank blacklist. Beli kereta tak bayar. Okay, bank nak pinjam lepas tu dah tak ada dah. Dia memang blacklist you. Citos you tak lepas. Secret you pun tak lepas. Kan? You kat kredit you tak bayar dan sebagainya. Yelah orang muda kan baru dapat duit. Lepas tu ni contoh senario. Okay, yang berlaku memang berlaku dalam realiti kehidupan kita. Okay, ni bukan company saya cerita orang biasa je. So sekarang ni dia dah tak ada credit rating dah. Rating dia out. Okay. So bank mana pergi pun dia pergi nak minta pinjam apa-apa pun tak boleh, bank tak kasih sebab dia memang historical dia, performance dia panggil kredit dia punya rating dia out. Credit rating dia out. Okay, sebab tu kalau boleh kita memang kena jaga credit rating kita. Okay, maksudnya installment kita. Kalau kadang bank you tak bayar 2 kali installment, Sikris dah naik dah. Nama you dah ada naik dalam Sikris. Okay. Sikris Bank Negara. 2 bulan installment tak bayar. 1 bulan lambat pun dia dah keluar dah. Dia punya signal. So bila you nak pinjam apa-apa pun dia akan tengok. Sebab tu very very important kalau you nak maksudnya untuk jadi investor ke, property investor ke, kalau nak jadi apa ke, you punya credit rating must be good. Okay, must be good. Tu kita faham kan, betul tak? Sebab apa kita nak, contohnya you nak jadi property investor, nanti kita akan masuk property investment dalam topik yang kedua terakhir. You nak kena pinjam duit dalam bank, betul tak? Sebab you nak beli property kan harga dia bukannya RM3 kan? Betul tak? Harga dia RM400,000, RM500,000, RM1 juta kan? So kita hanya ada perlukan 10% sebagai kita punya down payment dan 90% kita kena minta dengan bank. Sebab tu kita punya credit rating kena baik. Kalau tidak tak dapat So you tak akan jadi investor. You tak akan jadi investor sebab credit rating you tak baik. Susah nak jadi investor lah. Okay. So kalau you tak boleh dapat bank punya loan apa semua, so you akan start pergi kepada Along. Bukan you lah. Bukan you. Ni yang realiti dalam kehidupan. Okay. Dia pergi ke Along, kadang-kadang dia jumpa Angah. Kadang-kadang dia jumpa Kak Cik. Kenal tak siapa Along, Angah, Cik ni? Siapa? Along lah kot. You okay, sekarang ni siapa yang cakap? Husna. Husna you anak nombor berapa? Anak nombor 2. Okay, Along you siapa? Along apa siapa? Along you siapa? Kakak saya. Okay. Boleh tak agak-agak you pinjam dengan Along? Boleh. Boleh? Sebab you punya credit rating okey ke tak? Tak okey lah sebab tu pinjam. Okey, you punya credit rating tak okey. Tapi credit rating you dengan Along okey tak? Dia percaya tak? Okey kot. Mungkin dia percaya kat you kan? Okey, alright. Let's say lah Along, Angah, Acik tak ada dah. Bukan tak ada. Dia pun tak percaya kat you. Sebab you pinjam duit dia, cakap, Kak pinjam 100, lepas tu you buat lupa-lupa. Okay, agak-agak Along akan bagi tak? Lagi pinjam? Tak. Tak bagi kan? Sebab dia cakap, alah bagi pinjam bukan nak bayar. Okay. Sekarang ni, disebabkan sebab tu, you pergi jumpa Along betul. Along betul tu apa? Yang ganas-ganas tu. Okay, saya sebenarnya Along Saya sebenarnya Along. Okay. Bukan Ahlong tu. Ahlong tu. Saya Along lah maksudnya. Okay. Bila you jumpa Along, you tengok Along ni, dia nak bagi pinjam kat you, dia tahu you ni bank pun tak kasih. Along you sendiri pun tak kasih. Angah you sendiri pun tak kasih.
tiba-tiba dia nak kasih kat you. Berapa dia punya interest dia charge kat you? Tinggi. Tinggi lah. Sebab tu lah, sebab risiko dia tinggi, sebab tu dia charge interest yang tinggi. Kan? Sama juga dengan bond. Bond ni, bond ataupun sukuk ni lah, lebih kurang lah macam tu lah. Sebabkan you punya rating rendah. Sebab tu, okay, company yang keluarkan bond tersebut terpaksa memberikan pulangan yang tinggi. Okay, berbanding company yang AAA tu, okay, ataupun company yang ni, dia panggil, ini lah bond-bond yang jang-jang ni panggil jang bond tadi ya. Tadi yang ada kumpulan 3 kot yang ada cerita jang bond kan. Okay. Kumpulan 3, kumpulan berapa? Kumpulan 2 ke 3 ke? Cerita jang bond ke apa ke. Sebab tu dia orang kena bagi return yang tinggi. Okay. Kalau company AAA bagi 4%, dia mungkin kena bagi 7% ke 10%. Kalau negara yang dia punya rating pun rendah, sekarang kita punya rating dia jatuh sikit kalau Fitch bagi kita 3 BBB. Okay, sebabkan COVID daripada A kepada BBB tak silap saya. Kan? Jadi maksudnya kita punya rating dah jatuh. So kita kalau nak keluarkan bond ataupun sukuk, kita kena bagi return yang agak tinggi kepada pelabur. Sebab rating kita dah jatuh. Okey, saya nak tunjuk satu kalau kita ni boleh tengok. Okey, nampak tak saya punya skrin sekarang? Skrin saya nampak tak? Nampak doktor. Nampak apa? Nampak desktop. Parah. Credit rating, okey, saya nak tunjukkan credit rating. Okey, ini contoh credit rating, okey, tadi kita tengok siapa kalau kita tengok ini adalah agensi tadi. Contoh agensi tadi Syafiq jadi agensi kan, dia bagi rating, dan juga siapa lagi seorang tu bagi, dia jadi agensi, dia bagi rating, nampak? Okay, Fitch bagi rating kita 3 BBB+. Okey. S&P bagi kita A-, Fitch bagi kita A- dulu. Ini bila tarikh dia. Okay, dia ada credit rating. Inilah agensi-agensi yang bagi rating. Okay, patutnya dia orang kena independent. Saya cakap tadi, tak ada conflict of interest dan sebagainya. Betulnya dia orang kena nak bagi rating tu, dia tak adalah cakap okey lah sebabkan Malaysia okey, dia bagi Malaysia. Ini untuk Malaysia untuk Malaysia. Kita tengok negara lain. Okey, negara lain. Kita tengok negara lain. Albania, Andorra, tengok B+, BBB. Angola, 3C ni, plus. Agak-agak berapa dia punya ni? Berapa punya return dia yang dia nak kena keluarkan untuk dia untuk bagi investor melabur ke Angola. Sebab risiko tinggi. Kan, C kan? Betul tak? Tengok lagi, yang ni C+, Belize. Okey. Yang ni Congo, triple C+. Okey, Gabon, okey, triple C+. Contohlah saya nak bagi yang ini. Lebanon, D. Okey, kalau you nak invest kat Lebanon, risiko tinggi. Perangnya apa semua kan. Sebab tu rating dia D. Okey, yang ni D. Okey, kita tengok lain. Okey. Ni apa ni? C+ ni. Congo. Okey, Sri Lanka. Suriname, SD. Okey. Dan lain-lain. Okey, dan lain-lain. Alright. So ini credit rating dia contoh. Okey. Kalau ini yang total lah. Okey, dia ada bagi per 100. Okey, dia selepas dia campur dia dapat per 100. So kalau S&P bagi AAA, Moody's bagi AAA, Fitch bagi AAA, DBRS bagi AAA, so maksudnya dia punya TE dia adalah 100. Sampailah bawah ni ada yang kosong. Kalau D, maksudnya in default lah. Memang tak dapat lah duit berbalik. You invest, maksudnya you rugi lah. Okay, you invest maksudnya you rugi. Okay, so inilah contoh penggunaan rating. Okay, ini untuk negara untuk negara Malaysia sebagai contohnya. Ini Malaysia. Company pun sama. Okay, company pun sama. So sekarang ni yang pentingnya ialah satu, you dah faham tentang rating, dan juga yang you kena faham yang ni. Sebab apa? Ini dunia dapat, akhirat dapat. Okay. Okay, yang ni 275 surah Al-Baqarah. Okay, tapi saya rasa saya buka ni tak boleh dengar lah. Sekejap saya kena tukar mic sekejap. Saya tukar mic saya. Device. Ialah setting. Dah hilang dah.
Mikrofon saya pakai yang ni. Testing 1, 2, 3. Dah. Okey, jadi dalam konteks surah Al-Baqarah ni, okey, ada banyak lagi surah lagi tapi saya buka surah Al-Baqarah aja. Maksudnya riba ni diharamkan dan juga riba ni adalah tidak akan menambahkan harta you lah. Walaupun you rasa nampak tambah kan. Maksudnya interest datang kan. So tapi sebenarnya dia tak menyuburkan harta you. Tapi sedekah akan menyuburkan harta you. Jadi dalam konteks ni apabila orang tu kalau boleh, kalau dia dah buat dalam pelaburan bond contohnya, maka tinggalkan. Okay, ambil dia principal, buang yang interest tu. Okay, so boleh refer lah kepada surah Al-Baqarah ni dan dengar dan cuba hayatilah. Kalau boleh kita elakkanlah untuk mengambil riba. Okay, seterusnya saya nak tunjuk okay, hari ni macam mana kita boleh tengok dalam Bursa Malaysia cara nak membeli saham ataupun bukan saham, sukuk yang Islamic bond. Okay, so kalau you pergi dekat ni macam ni, saya pakai RHB Trade Smart. Okay, saya boleh pergi kepada kita boleh check top 30 volume. Hari ni top 30 Puan tengah naik Puan tengah naik ni daripada semalam, dah 2 hari dia naik. Okay, dia dah jadi 22 sen. Okay, tapi tak apalah, kita tak nak tengok saham hari ni. Kita nak tengok bond. Okay, nak tengok bond. So, kita pergi kepada sektor. Okay, kita boleh pergi ke sektor ataupun board. Okay, board ni kita boleh pilih bond. Okay, board kita boleh pilih bond ataupun you boleh pergi ke terus sektor, terus pergi kepada bond Islamic. Okay, tapi kalau you pergi kepada board, dia akan keluar konvensional dan Islamic. Ni. Okay, ni ada yang konvensional, ada yang Islamic. So, yang konvensional tu kita tak menghayati surah Al-Baqarah tadi lah. Okay, kalau yang konvensional, contohnya yang tak ada bulat-bulat ni kan, itu adalah konvensional. So kalau yang bulat-bulat ni, okey, itu adalah yang syariah compliant. Okay, yang bulat ni. Contohnya ada bulat kat sini kan. Yang ni ialah dana ihsan. Ini dana infra. Okay, ini dana infra. Ini dana infra. Yang ni bukannya bond ini ialah iCars. Okay, so sekarang ni cara nak beli dia senang je dalam bursa ni. Okay, tapi mula-mula you tengoklah. Okay, you tengoklah dulu contohnya Ihsan ni bagi berapa persen. Okay, you boleh tengok dekat stock info. Okay, Ihsan bagi 4.6%. Okay, Din panggil Din ni ialah ETBS 4.23. Okay, so yang ni pula ialah 4.58. Ini okay, kita tengok 4%. So yang paling tinggi kalau Din 4.58 ni. Ihsan ialah 4.6. So paling tinggi lah Ihsan lah. Okay, dana Ihsan ni. Kedua ialah Din 4580 ni. Ketiga baru yang last ni lah. Ni dan ini last. So nak beli dia senang je. Okay. Tapi yang ini saya tunjuk contoh nak beli. Okay, contoh nak beli, tapi kalau nak beli tu saya beli sikit lah, maksudnya saya beli sikit. Okay, so saya let's say saya nak beli okay, Din ni berapa? Din RM102. Din yang ni 108. Okay, 108. Yang ni 104. Okay. So kalau saya nak ambil yang paling ini contohnya, ini 102. Okay. So saya nak beli ni. So kuantiti yang kita boleh beli kuantiti dia adalah 10 unit. Okay, kuantiti dia adalah 10 unit. So maksudnya kat sini kan kita tengok, okay, kuantiti dia lot size dia 10. Okay, lot size dia 10. So you boleh beli 10 lah dalam gandaan 10. So, maksudnya untuk beli satu, you kena beli 10 lah, tak boleh beli satu je. Tak boleh beli satu unit. Okay, harga dia, stock par value dia 100. So sekarang ni harga dia 102. Okay, so dia premium lah, premium. So let's say lah saya tunjuk contoh, saya nak beli
Ihsan ni Kuantiti saya nak beli 10 unit je. Okay, harga dia ialah pada RM1.2. Sebab tak dapat lah RM1 kalau nak beli kan. Betul tak? Okay, saya ambil akaun saya, buy. Okay. Okay. Nampak saya cuba beli 10 pada harga RM1.2. Inilah fixed income Saya kena simpan lama lah. Saya kena simpan lama. So, saya klik buy. Dengar ke ni? Dengar. So, saya klik buy. Okay, so dia punya ni ialah normal, okay. So, order price RM1.2. So, RM1.2 kali dengan 10 unit berapa? RM1.2, okay. Kali 10 unit. Ya, kita kena kira dulu. Nanti kan commission dia terlampau banyak pula. Kita ambil ni. RM1.2 kali dengan 10 baru RM10. RM10. Salah juga. 1.02 kali dengan 10. Oh, RM10 kan? Commission dah RM12. So, tak berbaloi. So, kita kena belilah lebih sikit. Let's say lah saya beli 100 unit. 102. Sekejap saya ada call in. Hello. Salam. Ya. Okey. Berapa tu? Boleh tak tolong cek? Tengah ada kelas. Okey. Okey, 102. Ini kalau saya beli 100 unit. Okeylah, saya beli 200 unit lah. 200 unit dapat RM200, RM4. 200.4 sebab komisen dia RM12. Okay, komisen dia RM12. So kalau saya dapat 204 nanti, kalau dapat 4% setahun, tadi dia cakap 4.6 kan? Okay, 0.046%. Okay, kali dengan yang ni. So, sekejap. Ini secara kasar je. Baru RM9. Jadi memang tak untung lah. Tapi ini untuk sebagai okeylah saya ambil 300 lah. Okey, ini ada untung sikit lah setahun. Dapatlah untung RM2. Sebab komisen dia pun dah RM12 kan. So saya beli 300 unit. Okey, saya beli 300 unit. Cancel. Okey, saya beli 300 unit. Okey. Sebab saya punya duit pun tak ada dalam ni. So saya klik buy. Okey, saya 300 ni tak dapat ni sebab ni 200 je. Okey, ini ada 200 je, nampak? 200 je. Okeylah, kita tukar je lah jadi 200. 200. Okey, buy. Dan kita confirm. Okey. Kita tengok match ke tak. Order status rejected. Price specified is below limit. Below limit. Kenapa price dia berapa? RM1.2. Price specified is below limit. Below limit. Okey, ini dah kena reject ni. Saya pun tak pasti kenapa kena reject. Sekejap, saya telefon sekejap broker. Tak tahu.
Oh, RM102. Oh, okey. Alright. Tersilap. Salah masuk. Okey. Alright. Okey. Alright. Okey, thanks. Alright. Okey, tak tahu kenapa. Kenapa tak boleh, kena reject. Tahu tak kenapa kena reject? Harga beli lain. Salah harga. Harga dia 120. Okey, harga dia 102. RM102. Yang saya letak RM1 2. RM1. Okey, kalau 102 maksudnya kali 10 berapa? 1020, betul tak? Okey, Betul. jadi sekarang ni saya kena beli 1020. Saya tengok boleh ke tak. Saya rasa macam saya tak cukup duit lah dalam tu. Okey, 102. Okey, 102 by, okey saya try 10 kali 102 berapa? RM1,020. Okey, 1020 lah kan? Okey. 102 kali 10, 1020. Okey. Minimum kena beli tu, tapi duit tak ada dalam ni. Baru je keluarkan. Okey, tak apa, kita try. Dia bagi tak saya limit. Okey. Proceed to order. Okey, 100. Okey. Proceed to order. 102 kali 10 ialah 1020. Confirm. Mesti dia reject kot sebab rejected. Okey, accident. Okey, tak boleh. Tapi cara dia macam tu lah. Senang je. Faham tak cara dia? Hello. Faham Yang ini ialah fixed income. So maksudnya dalam bursa ada juga yang fixed income yang you boleh beli. Okay. Dan dia punya risiko rendah lah. Cuma dia punya pergerakan harga dia tak adalah naik turun macam saham. Okay, ada juga naik tapi very minimum lah. Okay, dia ada juga naik tapi very minimum. Macam ni RM102. 102. Okay, asalnya adalah 100. Asalnya adalah 100. Kalau kita tengok stock info, asalnya 100. Okay, asalnya adalah, harganya adalah 100. Par value dia. So, pada waktu bila dia dah yang ni you kena tengok lah berapa tahun dia punya maturity dan sebagainya, baru you akan dapat balik you punya principal 100 tu. Okay, tapi buat masa time dia dia bagi setiap, contohnya you kena tengok secara detail lah. Dia bagi quarterly ke, dia bagi setiap tahun ke, ataupun dia bagi dia punya kupon tu kupon ni, tapi ini kupon untuk Islamic. Okay, right, so sama ada dia bagi kupon tu quarterly ke, yearly ke, so itu you kena tengok dekat stock info ni, tak ada beritahu kalau sebab fundamental database. Tak ada juga. Okey, kita tengok entitlement news stock info. Tak ada lah, tak beritahu kat sini. Tapi you kena carilah dalam informasi lanjut tentang dana-dana ni. Tapi nak beli dia very simple. Okay. Minimum kalau dalam contoh yang ni 102 RM102 kali 10 unit jadi 1020. Okey. Kalau yang you yang suka kepada risiko rendah, masuk kat sini. Okey, masuk kat sini. Tapi 4.6 je. Okey, 4.6%. Ini 4.6 ini adalah berapa? Stock info. Ini adalah lebih kurang 4.23. Ini 4.23, yang ni 4.6. Okey. Hello.
Ha. Tak apalah, dah nak habis kelas ni. Ya tak ya kan? RM10,000 lah. Okay. Alright. Okay. Alright, thanks. Okay, broker saya baru call tadi. Kita tak boleh beli 10 unit. Okay, kita tak boleh beli 10 unit sebab tu lot. Kita kalau nak beli kena beli 100 unit minimum. So 100 unit maksudnya you kena beli 100 kali 120. 100 ringgit 102. So 10,200. Okay. Alright, sebab dia kena ada minimum lot. Satu lot 100. Odd lot tak boleh. Okay, faham ke tak ni? Faham. So maksudnya kena minimum 100. So kena beli 10,200 lah. Sebab tadi 1,000 tu tak boleh beli. Alright. Okay. So ada soalan tak tentang fixed income? Lepas tu pasal credit rating tadi you dah faham. Yang ni ialah cara nak beli daripada bursa. Okay. Untuk beli minimum pun kena 10,000 lah sekali beli. RM10,000. Okay. Tapi kalau sukuk prihatin hari tu RM500 je dia punya tu. So sukuk prihatin lagi senang nak dapat lah. Dia lagi kecil lah dia punya ni. Doktor, kalau nak beli fixed income securities ni, kita kena tengok dia punya credit risk je. Tak payah tengok chart apa semua. Credit risk lah paling credit rating dia lah. Credit risk lah. Chart dia tu tak banyak lah sebab dia ada premium, ada discount. Biasalah, betul tak? Okay, you kalau tengok, kalau bond, saya tunjuk ni kalau bond punya let's say bond premium or discount. Okay, ini harga dia Okay, kalau you perasan, you belajar dulu, bond dia macam ni kan. Okay, dia ada bond, yang ni ialah premium, ini ialah discount. So kalau tadi yang 102 tu, itu adalah premium bond. Okay, harga dia makin lama nanti akan makin turun sampai kat maturity date dia. Sama kalau discount pun sama, nanti lama-lama dia akan naik sampai kat principal dia balik. Masa par value dia sekarang. Okay, par value ni 1,000. Kalau yang tadi tu ialah par value dia 100. So dia akan still masuk balik ke dalam ni. Okay, tapi dalam masa setiap tahun tu you akan dapat kupon. Okay, kalau dia setiap tahun dia dapat kupon lah. Kalau setiap 3 bulan dapat 3 bulan lah. Kalau setiap bulan dapat setiap bulan. So faham ke ni? Okay, yang ini ialah premium bond. Ini ialah discount bond. So dia akan still masuk ke par value dia pada year maturity date dia. Maturity date dia, okay, kalau ni 10 tahun, tahun yang ke-10 nanti, okay, dia akan jadi par value, sama dengan par value. Tapi you akan dapat lah setiap tahun tu kupon tu. Boleh ya? Boleh. Okay, faham ya? So sekarang ni sebelum you nak jadi investor tu, you kena ada duit dulu lah, simpan savings lah baru boleh ada. So maksudnya you kena jadi sophisticated investor jugalah. Sophisticated investor. So yang pertama sekali dia punya idea ialah untuk simpan. Okay, you dah baca buku yang saya wakafkan tu, Dunia Dapat Akhirat Dapat tu. So, sila baca buku tu Buku tu baca, kalau yang mana yang tak dapat lagi tu, bila boleh tolong dapatkan daripada saya punya sistem, daripada sistem saya on pay saya tu. So baca buku tu, you akan faham. Okay, teknik pertama sebelum menjadi pelabur adalah menyimpan. Okay, teknik pertama, sebelum melabur, you kena simpan. Simpan apa? Simpan duit. Simpan duit lah. So maksudnya setiap bulan tu you kena ada simpan lah. Barulah you boleh jadi seorang pelabur. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan lain, saya rasa semua faham tak apa yang kita bincang hari ni. Okay.
nampak macam tak ada apa, tapi sebenarnya ianya boleh memberikan kesan lah, kefahaman kepada you tentang apa itu fixed income, apa itu credit rating, lepas tu macam mana nak beli fixed income dekat bursa, dan lepas tu macam mana nak jadi pelabur tu sebenarnya akhirnya ialah kena start menyimpan dulu. Okay, so simpanlah sikit-sikit duit you tu untuk you jadikan modal sebagai pelaburan you insya-Allah pada masa akan datang. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi kita boleh jumpa mungkin insya-Allah pada minggu yang hadapan berkenaan tentang unit saham amanah, okay, unit trust, okay, unit trust. Okay, unit saham amanah, unit trust, ini adalah satu lagi investment vehicle dan selepas tu kita akan sambung kepada property investment dan selepas tu barulah derivatif. Okay, dengan itu kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, saya ucapkan selamat dan juga sampaikan salam saya kepada kedua ibu bapa ya. Okey, saya beritahu saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama. Salam akan disampaikan. Tentang credit rating ni. Boleh boleh kita break 15 minit? Boleh doktor. Okey, kita break for 15 minutes. Okey, assalamualaikum.